Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam Jumaat kepada anak-anak pelajar semua. Okey, insya-Allah bertemu lagi kita dalam kelas PDPR Sejarah Tingkatan 3 KSSM. Okey, insya-Allah sebelum kita masuk lebih dalam lagi, okey, berkaitan dengan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, kita mulakan dulu kelas kita, okey, dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang baik kepada anak-anak murid semua. Okey, dan manfaatkanlah masa yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Okey, manfaatkan masa dengan benda-benda yang berfaedah insya-Allah, dan semoga Allah memberikan kepahaman. Okey, mempermudahkan anak murid memahami apa yang kita akan pelajari untuk tajuk kita pada pagi ini insya-Allah. Baik, untuk hari ini kita akan sambung kembali tajuk pembelajaran kita. Okey, berkaitan dengan 6.1, pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Okey, jadi kita teruskan kepada tajuk tersebut. Okey, jadi ini adalah tajuk 6.1, okey, berkaitan dengan pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Jadi pada kelas yang lepas, okey, kita telah melihat berkaitan dengan ciri-ciri ciri-ciri ekonomi moden. Okey, jadi ada 5 ciri-ciri ekonomi moden. Okey, dan kita telah melihat berkaitan ciri yang pertama modal. Okey, kemudiannya kita melihat dari segi perlombongan. Okey, masih dalam tajuk modal lah. Okey, di negeri-negeri Melayu, Sarawak, Sabah, okey, dan kita juga telah melihat pertanian komersial. Okey, ini negeri Melayu, Sarawak, kemudiannya Sabah, okey. Kemudiannya kita melihat juga penanaman getah, okey. Penanaman getah, perusahaan getah, okey, negeri Melayu, di Sarawak, di Sabah, dan antara beberapa syarikat, okey, yang menarujui perusahaan getah, yang mengusahakan getah, tanaman getah. Okey, jadi untuk hari ini kita masuk kepada ciri-ciri yang kedua. Okey, ciri-ciri ekonomi yang kedua berkaitan dengan teknologi. Okey, jadi dalam mempercepatkan proses pengeluaran, okey, dengan lebih cekap serta untuk mendapatkan keuntungan, jadi pihak British ini berusaha, okey, untuk membawa masuk teknologi moden, okey, dalam kegiatan perlombongan dan kegiatan pertanian. Kenapa kena bawa masuk teknologi moden ni? Okey, kita tengok yang pertama tu, dia kata bagi mempercepatkan, okey, proses pengeluaran. Okey, proses pengeluaran maksudnya bila menggunakan teknologi yang canggih, okey, jadi proses pengeluaran itu cepat. Okey, kemudiannya kita boleh mendapatkan keuntungan. Okey, jadi sebab itu pihak British berusaha, okey, membawa masuk teknologi moden, okey, dalam kegiatan perlombongan dan kegiatan pertanian. Okey, jadi kita tengok berkaitan teknologi dalam perlombongan. Okey, kegiatan perlombongan. Okey, untuk di negeri-negeri Melayu. Okey, yang mana pada tahun 1929, okey, terdapat 107 buah kapal korek, okey, yang berada di negeri-negeri Melayu. Okey, yang mana kesemua ini adalah milik syarikat Eropah.
Okey, syarikat lepas seperti di Pahang Consolidate company limited, syarikat Malayan Tin Dragging, dan kemudiannya Gopeng Consolidate. Okey, jadi syarikat tersebut yang mana mereka memperkenalkan teknologi kapal korek dalam perlombongan hidrolik. Selain pada itu, Eastern Smelting Smelting Company dan Strait Trading Company ditubuhkan untuk melebur biji timah. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar-gambar itu adalah kapal korek buatan pertama. Kapal korek pertama kalinya digunakan oleh syarikat Malayan Tin Dragging di Batu Gajah pada tahun 1912. Dan kemudian di bawah ini adalah kaedah perlombongan biji timah bawah tanah dengan menggunakan terowong yang diperkenalkan oleh Pahang Consolidated Company Limited di Lombong biji timah Sungai Lembing, Pahang. Kemudiannya ada gambar yang ketiga itu perlombongan. Pekerja Lombong sedang menggunakan mesin gerudi. Jumbo drilling. Untuk tujuan memecahkan batuan yang mengandungi biji timah di Lombong biji timah bawah tanah yang berada di Sungai Lembing, Pahang. So itu adalah teknologi yang pertama. Kapal korek. Kapal korek ini kita kata dalam negeri-negeri Melayu. Kemudiannya kita melihat pula terhadap Sarawak. Yang mana di Sarawak terdapat antimoni. Yang mana di Lombong dibau oleh syarikat Borneo dengan menggunakan kaedah moden. Yang mana kilang melebur antimoni didirikan di Bauh dan Kuching. Yang mana antimoni ini dipasarkan ke Singapura. Maksudnya di Sarawak mereka menubuhkan kilang melebur antimoni. Sebab apa? Sebabnya di Sarawak ini terdapatnya kita kata antimoni. Perlombongan antimoni yang berada di Bauh. Kalau kamu tengok gambar di bawah tu adalah kita kata lokasi lokasi perlombongan antimoni. Kemudiannya di Sabah pula terdapat terowong Tanjung Kubong. Tanjung Kubong yang berada di Labuan, yang mana terowong ini pernah menjadi tapak aktiviti perlombongan. Tapak aktiviti perlombongan arang batu pada tahun 1849 sehingga 1911. So itu berkaitan dengan teknologi di negeri-negeri Melayu, kemudian di Sarawak dan Sabah. Seterusnya kita lihat pula berkaitan teknologi melalui pertanian. Tadi kita tengok melalui teknologi melalui aktiviti perlombongan. Jadi yang ini kita tengok pula pertanian. Di negeri-negeri Melayu, yang mana H.N. Ridley dilantik sebagai pengarah Taman Botanical Singapura. Yang mana pada tahun 1897 beliau memperkenalkan teknik torehan sistem. Teknik torehan sistem epidem ataupun sistem torehan tulang ikan kering. Dalam bahasa Melayu dia sistem torehan tulang ikan kering, yang mana teknik ini mampu memanjangkan hayat pokok getah. Ini yang kita kata teknik moden. Teknik moden yang diperkenalkan di dalam bidang pertanian. Yang mana beliau juga memperkenalkan teknik membungkus anak-anak pokok getah di dalam arang yang lembap.
Yang mana teknik ini membolehkan anak-anak pokok getah ini diangkut ke tempat yang jauh bagi membolehkan pembukaan ladang getah. Okey, itu antara beberapa teknik ataupun kita kata berkaitan teknologi barulah, okey, yang diperkenalkan oleh S.N. Ridley. Kemudian di Sarawak, okey, di Sarawak kita lihat pula di Sarawak, kilang memproses lada hitam, okey, di Betong, yang mana Betong Sarawak, yang mana masih mengekalkan pertanian tradisional. Okey, ni kamu tengok gambar kat atas tu kan, kilang memproses lada hitam. Okey, kemudiannya di bawah tu ada pemandangan sebuah kilang memproses sagu. Okey, sagu di Muka Sarawak. Okey, kemudiannya di Sabah, okey, kilang memproses getah di Sabah pada tahun 1918. Okey, dan di bawah tu ada pekerja, yang mana pekerja sedang bekerja mengasingkan daun tembakau. Okey, mengikut kualiti lah. Okey, kualiti daun tembakau, okey, di sebuah kilang pada abad ke-20. Okey, itu antara gambar-gambar lah. Okey, kegiatan-kegiatan pertanian. Okey. Okey, yang seterusnya kita melihat kepada aspek yang ketiga ataupun ciri yang ketiga, itu buruh. Okey, buruh. Yang mana British membawa masuk buruh daripada luar, okey, untuk menampung kepesatan kegiatan perlombongan dan pertanian di negara kita. Ini maksudnya apabila kita kata kegiatan perlombongan dan kegiatan pertanian negara kita ni meningkat dan mendapat pasaran, okey, mendapat pasaran ataupun permintaan tinggi terhadap kegiatan perlombongan, okey, hasil kegiatan perlombongan, hasil pertanian. Maksudnya bila makin banyak permintaan, jadi pengeluaran itu pun kena banyak. Okey, kena banyak. Maksudnya memerlukan tenaga yang banyak. Jadi British mengambil langkah untuk membawa buruh daripada luar, okey, untuk untuk mempercepatkanlah, okey, ataupun menampung kepesatan perlombongan dan pertanian negara kita. Jadi kita lihat dari sudut buruh melalui perlombongan dahulu, okey, di negeri-negeri Melayu, pembangunan dan kepesatan ekonomi, okey, menyebabkan British menggalakkan kemasukan buruh asing untuk mengisi kekosongan pekerjaan di kawasan perlombongan biji timah. Okey, maksudnya kat sini, okey, British menggalakkan, okey, kemasukan, maksudnya memberikan peluang kepada buruh asing untuk masuk mengisi kekosongan yang ada dalam pekerjaan di kawasan perlombongan biji timah. Okey, itu di negeri-negeri Melayu. Kemudian di Sarawak, okey, orang Cina, okey, orang Cina dibawa masuk ke Sarawak untuk mengusahakan, okey, lombong emas dan antimoni di Bau. Okey, itu di Sarawak, okey, dimasukkan orang Cina. Kemudian di Sabah pula, okey, syarikat Borneo Utara British, okey, mereka menggalakkan kemasukan orang Cina untuk bekerja dalam sektor perlombongan. Okey, yang mana mereka ni, okey, merujuk kepada orang Cina, okey, melombong emas di kawasan Sungai Segamat. Okey, so itu buruh, okey, dalam berkaitan dengan perlombongan. Seterusnya kita melihat kepada pertanian. Pertanian. Okey, dalam negeri-negeri Melayu, okey, British turut membawa masuk, okey, orang India. Okey, orang India ini bagi mengatasi masalah kekurangan buruh terhadap kegiatan
penanaman getah ataupun ladang getah. Okey, maksudnya British membawa masuk orang-orang India, okey, untuk memenuhilah kekurangan buruh di ladang getah. Kemudian di Sarawak pula, okey, kemasukan orang Cina okey didorong okey oleh pelbagai galakan yang diberikan oleh Charles Brooke, yang mana pada tahun 1901 okey orang Cina Fuco dibawa masuk ke Sarawak sebagai buruh ladang. Okey, dan kemudiannya orang Jawa dibawa masuk ke Sarawak untuk bekerja di ladang getah. Okey, di ladang getah. Okey, orang Cina dibawa masuk bekerja sebagai buruh ladang, manakala untuk orang Jawa sebagai bekerja di ladang getah. Okey. Kemudiannya yang berkaitan dengan Sabah pula. Okey, kita tengok Sabah pula, yang mana orang Cina okey dibawa masuk ke Sabah untuk bekerja di ladang tembakau. Okey, yang mana syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB okey membentuk lembaga penasihat. Okey, membentuk lembaga penasihat untuk orang Cina. Okey, untuk orang Cina disandarkan pada tahun 1890. Untuk apa diwujudkan lembaga penasihat untuk orang Cina? Sebabnya untuk menjaga kebajikan orang Cina yang berada di sana. Okey, so itu adalah aspek yang ketiga berkaitan dengan buruh. Okey, meliputi perlombongan dan pertanian. Okey, kita lihat pula yang terakhir. Okey, yang terakhir untuk pagi ini berkaitan dengan aspek yang keempat ataupun ciri yang keempat, iaitu skala besar. Okey, dan bercirikan ekspor. Okey, yang mana kegiatan perlombongan dan pertanian di negara kita ini okey dijalankan secara besar-besaran, okey, secara komersial. Okey, untuk tujuan ekspor bagi memenuhi keperluan pasaran di barat ataupun permintaan lah. Okey, memenuhi permintaan. Jadi kita lihat dari segi perlombongan, okey, di negeri Melayu. Okey, negeri-negeri Melayu, yang mana graf, kalau kamu lihat graf di bawah itu, okey, graf di bawah itu menunjukkan pengeluaran biji timah okey oleh pelombong Eropah berbanding dengan pelombong Cina sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, kalau kamu tengok pelombong Eropah itu, dalam graf itu yang berwarna pink, kemudiannya yang berwarna merah itu adalah perlombongan Cina. Okey, jadi pada tahun 1910, okey, peningkatan perlombongan Cina sebanyak 78. Okey, 78. Okey, kemudiannya pada tahun 1920, okey, meningkatlah untuk perlombongan Cina. Kemudiannya seterusnya pada tahun 1928 sama level lah, maksudnya pengeluaran itu sama, tapi berbeza pada tahun 1930 pengeluaran perlombongan Eropah itu meningkat. Okey, permintaan itu meningkat. Kemudiannya pada tahun 1937 pun meningkat juga. Okey. Okey, jadi kita lihat pula pengeluaran arang batu di Sarawak. Okey, pada tahun 1874 okey sebanyak 500 tan okey dikeluarkan. Dan kemudiannya pada tahun 1898 terdapat 31,390 tan okey pengeluaran arang batu. Okey, kemudiannya dari si pengeluaran petroleum okey di Miri Sarawak pada tahun 1912 okey terdapat 5,534 tan dikeluarkan untuk petroleum. Okey, kemudiannya pada tahun 1920 okey terdapat 146 okey 146,729 okey tan pengeluaran. Okey, jadi kalau kita tengok pada akhir abad ke-19 itu
Okey, negara kita ni merupakan penyumbang utama bagi pengeluaran biji timah dunia, iaitu 35% daripada jumlah keluaran dunia. Maksudnya kita adalah penyumbang utama. Negara kita ini adalah penyumbang utama pengeluaran biji timah dunia. So itu berkaitan dengan perlombongan. Dari segi pertanian pula, kalau kita lihat di sini, untuk negeri-negeri Melayu, yang mana pada tahun 1901, ini jumlah ekar lah. Kamu boleh tengok dalam jadual tu 5,963 ekar pada tahun 1901, dan kemudiannya meningkat pada tahun 1902 sebanyak 642 kan. Dia meningkat banyak lah. Manakala di Sabah, kalau kamu tengok peta tu, itu adalah taburan kawasan penanaman getah di Sabah pada tahun 1909. Kira banyak jugalah kawasan-kawasan penanaman. Manakala di Sarawak, untuk tanaman tradisional seperti kelapa, lada hitam, tembakau yang mana ditanam secara meluas ini untuk tujuan ekspor, yang mana pada abad ke-20 getah merupakan ekspor kedua Sarawak selepas petroleum. Kalau kamu tengok kat situ dalam jadual tu ada tanaman kelapa, lada hitam, tembakau. Kawasan tu bahagian pertama dan kedua dan sebagainya lah. Jadi untuk yang ciri kelima berkaitan dengan tanah. Mana tanah ni merupakan aset yang amat berharga, yang mana perlu dimiliki oleh pemodal, dalam apa untuk pemodal dan pelabur oleh Eropah. Yang mana tanah ni bagi kawasan perlombongan dan perladangan biasanya ialah kawasan hutan yang belum diteroka, ataupun kita kata terpisah lah daripada penempatan penduduk. Maksudnya dalam hutan tak pernah orang kacau ataupun masuk ataupun penduduk tinggal di kawasan tersebut. Jadi antara syarikat Eropah yang membuat pelaburan di negara kita, boleh kita lihat dalam jadual di bawah tu. Ada Boston and Company, Ltd, perdagangan biji timah, gula, getah, tahun penubuhan dia pada tahun 1821 di Singapura. Kemudiannya Guthrie and Company, ada perdagangan kopi dan getah, yang mana ditubuhkan pada tahun 1821 di Singapura juga. Kemudiannya ada Harrison dan Crossfield, penanaman getah, ditubuhkan pada tahun 1844 di Liverpool. Liverpool. Kemudiannya ada Borneo Company, perdagangan biji timah getah. Tahun penubuhan dia pada tahun 1856 di London. Kemudiannya Saint-Dabe, dan Company ataupun N Company, perdagangan biji timah dan getah, ditubuhkan pada tahun 1902 di Melaka. Jadi pelabur Eropah ini berminat dengan tanaman komersial. Kenapa? Kerana ianya lebih menguntungkan dan tidak melibatkan sistem pengairan yang mahal, seperti tanaman padi. Maksudnya mereka lebih suka kan. Jadi bila melibatkan pengairan ini, maksudnya banyaklah kita kata modal yang perlu dileburkan untuk membina pengairan. Kalau kita kata mereka fokus kepada tanaman pertanian seperti padi. Jadi kalau kita melihat kepada British ni, British yang mana British telah memperkenalkan sistem ekonomi moden di negara kita untuk mereka mengeksploitasi sumber yang ada seperti perlombongan, pertanian, yang mana hal ini menyebabkan kita ni ataupun memberikan kita iktibar
memberikan kita iktibar ataupun pengajaran bahawa sikap gigi dalam mengusahakan sesuatu pekerjaan itu amalah penting. Maksudnya apa-apa benda yang kita buat, kita kena berusaha dengan gigi. Kita berusaha dengan gigi untuk mencapai matlamat. Jadi kalau berbalik kepada British ini, maksudnya sikap mereka yang kita kata gigih, berusaha untuk mendapatkan sesuatu, itu adalah yang apa kita kata pentinglah bagi memastikan pulangan lumayan yang akan diperolehi. So cikgu harap anak-anak murid faham berkaitan apa yang kita pelajari pada kelas kita pada pagi ini. Jadi mungkin anak-anak murid boleh mencatatlah poin-poin penting yang kamu dapat pada sesi PDPR kita pada pagi ini. Jadi itu saja untuk hari ini pada cikgu. Untuk kelas yang seterusnya pada minggu hadapan, kita akan masuk berkaitan dengan 6.2. Berkaitan dengan pentadbiran barat, berkaitan dengan ekonomi. Jadi insya-Allah itu sajalah untuk hari ini. Sekali lagi cikgu berharap anak-anak pelajar dapatlah kalau tak dapat banyak, sekurang-kurangnya kamu dapat sedikit input daripada pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi terima kasih juga cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar yang hadir atas komitmen anak-anak murid semua. Jadi insya-Allah kita tangguh dulu kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih cikgu ucapkan atas komitmen anak-anak semua. InsyaAllah sampai berjumpa kita pada kelas yang akan datang pada waktu yang sama, pada hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.